Okey, sebelum kita mulakan perbincangan kita pada ini, saya nak bagi yang bukan Muslim membacakan cara doa anda sendiri, dan bagi yang Muslim baca doa mengikut adat masing-masing. Baik, saya sebagai manager di syarikat ini, saya ingin memperkenalkan diri saya Nur Farhana. Baik, kita pada petang ini ingin membicarakan tentang bagaimana pengurusan menghadapi semua cabaran dan bagaimana cabaran ini menjadi peluang terutama semasa pandemik COVID-19 ini. Soalan yang saya akan tanyakan adalah, yang pertama, Obi menanggapi tekanan ekonomi, menanggapi globalisasi pengurusan, yang ketiga kepelbagaian tenaga, yang keempat meningkatkan kemahiran orang, yang kelima merangsang inovasi dan perubahan, yang keenam mengatasi import-readiness, yang ketujuh ialah bekerja dalam organisasi berangkai, yang ke-8 membantu pekerjaan mengimbangkan konflik kerja, kehidupan, kewujudan persekitaran kerja yang positif, yang ke-9 adalah meningkatkan kelakuan beretika. So, siapa yang nak mulakan dahulu soalan-soalan saya tadi? Ada pertanyaan ke? Saya start dah. Selamat pagi semua. Cabaran saya nak cakap ni, firstly untuk menguruskan kepelbagaian tenaga kerja. Ini merujuk kepada pengambilan pelbagai berbeza-beza yang dari segi jantina, bangsa, etnik, hubungan, komuniti, orang tua dan lain-lain. Sebab utama untuk menggunakan kategori pekerja yang heterogen adalah memanfaatkan bakat dan potensi, mendapatkan kesan sinergik di antara tenaga kerja penceraian. Secara umum, pekerja ingin mengekalkan identiti, nilai dan gaya hidup individu dan budaya mereka bekerja di organisasi yang sama dengan peraturan dan yang sama. Cara pertama bagi organisasi ini menjadi lebih akrab dengan pelbagai kelompok orang dengan menanggani gaya hidup, keperluan keluarga dan gaya kerja mereka yang berbeza. Itu sahaja saya nak sampaikan. Ada lagi satu cabaran, iaitu cabaran persekitaran kerja yang positif. Divya, apa yang kamu fikir tentang cabaran ini? Selamat pagi semua. Saya fikir tentang cabaran ini adalah sangat berharga dalam setiap penjagaan kesihatan, dari pejabat perubatan ke klinik, hospital atau kemudahan penjagaan jangka panjang. Oleh kerana profesional penjagaan kesihatan memberi tumpuan kepada penyembuhan dan menyokong pesakit mereka. Mereka tidak boleh lupa bahawa rakan sekerja mereka juga perlu dipupur dalam persekitaran kerja. Itu sahaja. Selamat pagi semua. Saya ada lagi idea. Cara mengatasi cabaran untuk mengatasi tempoh masa. Sejak kebelakangan ini, kitaran hidup produk melangsingkan badan, kaedah operasi bertambah baik dan fashion berubah dengan sangat cepat. Pada masa itu, pengurus perlu memperkenalkan program perubahan besar sekali atau 2 kali dalam 1 minggu dekat. Konsep peningkatan berterusan membayangkan perubahan berterusan. Pada tahun sebelumnya, terdapat masa kestabilan dan lama dan kadang-kadang terganggu oleh jangka waktu perubahan yang singkat.
Tetapi pada masa ini proses perubahan adalah kegiatan yang berterusan kerana daya saing dalam mengembangkan produk dan perkhidmatan baru dengan ciri yang lebih baik. Itu daripada saya. Ya kan Nigis, cabaran itu pun memberikan peluang perniagaan kepada pekerja. Izzati, kamu ada apa-apa idea tak? Ya, selamat pagi. Saya ada idea yang saya boleh fikir. Antaranya menanggapi tekanan ekonomi. Okey, keadaan ekonomi yang merendam memberikan tekanan pada organisasi untuk mengurangkan pekerja warga asing agar pekerjaan ini boleh diberikan kepada warga tempatan yang suka mencari pekerjaan. Sejak penaran ini, terdapat rasa tidak puas hati pekerja terhadap warga asing dengan segelintir pekerja yang menyalahkan pendatang asing bergaji kecil atas penularan virus. Sebahagian lagi menyatakan mereka harus diberhentikan agar rakyat tempatan dapat kerja mereka semula. Selain itu, pandemik ini organisasi akan mengalami kesukaran untuk meningkatkan ekonomi syarikat apabila PKP berlaku. Jadi syarikat boleh mengutamakan perkara-perkara yang dibayar terlebih dahulu dan menjaga keperluan asas pekerja. Itu sahaja dari dan lagi satu menanggapi globalisasi. Di musim COVID ini, organisasi mengalami kesukaran untuk berhubung dengan pihak dari luar negara. Jadi dalam tempoh beberapa tahun, kebebasan pergerakan, rantaian berkalan global dan pasaran yang saling berkaitan dengan terjejas teruk, dan organisasi selalunya melindungi kepentingan syarikat dan negara-negara kapitalis dan ia tidak menguntungkan negara pengeluar mahal mentah seperti di Malaysia. Itu sahaja dari saya. Baik juga cadangan awal Izzati itu. Lagipun meningkatkan perkhidmatan ini perkhidmatan pelanggan ini adalah satu idea juga yang mana perniagaan memerlukan pelanggan untuk mengelakkan daripada bisnes mengalami kerugian. Pandemik COVID-19 ini yang telah melanda negara kita lebih daripada setahun banyak menguji ketahanan semua perniagaan untuk terus menjalankan perniagaan. Setelah makin banyak bisnes yang telah beralih ke digital, persaingan perniagaan dalam talian semakin sengit. Selain menyediakan produk yang berkualiti, perkhidmatan pelanggan yang bagus amat penting untuk perniagaan bagi memastikan pelanggan sentiasa berpuas hati dan gembira dengan bisnes. Pastikan kita memberi layanan di luar jangkaan mereka. Contoh, yang pertama, bagi memastikan pelanggan sentiasa berpuas hati dan gembira dengan syarikat kita, memberi peluang untuk pelanggan kita memberi ulasan mereka dan menganalisasi maklumat balas tersebut adalah penting untuk kejayaan kita. Pastikan kita memberi layanan luar jangkaan terhadap mereka. Jika kita tidak peduli terhadap mereka, kita akan kehilangan pelanggan tanpa kita sedar. Perkara itu sudah pun berlaku. Apapun kita akan lakukan adalah kumpul semua pendapat pelanggan kita. Dari situ kita akan lebih memahami maklum balas yang patut anak kita ambil supaya kita boleh melaksanakan perubahan yang akan meningkatkan kualiti pelanggan. Contoh yang kedua ialah sediakan sokongan cek online secara live setiap pelanggan. Contohnya, jika kita mahukan lebih ramai bakal pelanggan menjadi pelanggan kita, pastikan kita bersedia menjawab sebarang pertanyaan daripada pelanggan 24 jam. Sebab kebanyakan pelanggan online mahukan produk kita secepat yang mungkin dan mereka tidak teragak-agak untuk membeli produk kita di tempat lain dan bertanya di tempat lain. Okey, soalan yang kedua, meningkatkan kelakuan beretika. Okey, isu berkaitan pematuhan kepada SOP atau boleh juga dikategori sebagai peranan beretika amalan
integriti dalam perniagaan. Okey, yang contoh amalan yang beretika ialah mematuhi SOP. Seketika sarangan kerajaan berkaitan pemakai pelitup muka, penggunaan hand sanitizer tangan, amalan cuci tangan dengan sabun, percarakan fizikal maupun penjagaan kebersihan diri. Ia telah menjadi rutin atau tabiat dalam kalangan sebahagian besar masyarakat, malah anak kecil di usia 5 tahun juga sudah mempunyai pengalaman semua ini untuk menuruti pentingnya membantu pengurangan risiko COVID-19 ini. Itu sahaja daripada saya. Divya, kamu ada lagi apa-apa idea tak? Ada. Cabaran seterusnya adalah membantu pekerja mengimbangkan konflik kerja kehidupan. Pekerja biasa pada tahun 1960-an atau 1970-an muncul di tempat kerja dari hari Isnin hingga Jumaat dan memerlukan melakukan pekerjaan selama 8 atau 9 jam. Tempat kerja dan waktu ditentukan itu tidak lagi berlaku untuk segmen besar tenaga kerja masa kini. Itu saja. Ada lagi apa-apa idea yang boleh dikongsi? Ya, saya ada yang lain meningkatkan kemahiran rakyat. Yang ni ada dua kategori, iaitu kemahiran pengurusan dan kemahiran teknikal. Beberapa kemahiran pengurusan merangkumi kemahiran mendengar, kemahiran motivasi, merancang dan mengatur, kemahiran membuat keputusan. Kemahiran ini dapat ditingkatkan dengan mengatur latihan dan perkembangan program, perkembangan kerjaya, induksi dan sosialisis. Itu saja daripada saya. Saya pun ada idea lagi. Dari segi bekerja dalam organisasi berangkaian, terdapat berbagai cabaran untuk menyayakan konsep bekerja. Di musim PKP ni kan kita akan bekerja melalui rumah dan beberapa cabaran rintangan termasuklah ketiadaan sumber fizikal dan kewangan seperti tiada ruang kerja lebih besar, berada di luar struktur organisasi pejabat, kurang sumber inspirasi, tiada sokongan rakan sekerja. Yang kedua adalah tahap kefahaman pekerja terhadap konsep bekerja dari rumah. Tahap pengetahuan dan kefahaman pekerja adalah rendah, apatah lagi apabila mereka diminta untuk mengaplikasikan konsep itu secara merta-merta. Ini menyebabkan mereka tidak mengetahui apa yang patut dilakukan. Ada yang mengambil sikap tunggu dan lihat dan menganggap ini adalah cuti yang diberikan oleh pihak kerajaan dan bajikan. Ini ditambah pula tiada prosedur operasi standard SOP yang jelas tentang perkara ini. Hal ini menyebabkan timbulnya banyak persoalan tanpa pengetahuan pemahaman dan kaedah pelaksanaan konsep ini yang jelas. Sudah pasti pekerja mengalami masalah yang besar untuk melaksanakan konsep ini dengan berkesan dan secara terbaik. Peluang yang organisasi dapat mengetahui lebih baik apabila pekerja semakin mislead atau tidak bila melakukan pekerja dari rumah, dan juga organisasi dapat mengetahui banyak tindakan yang seterusnya. Itu saja. Saya ada lagi idea merangsang inovasi dan perubahan. Organisasi yang berjaya hari ini mesti memupuk inovasi dan mahir dalam seni perubahan. Jika tidak, mereka akan menjadi calon kepupusan pada waktunya dan hilang dari bidang perniagaan mereka. Okey, sebagai contohnya, company berjaya dengan membuat komputer peribadi yang lebih kuat untuk wang yang sama atau kurang daripada IBM atau Apple, dan dengan meletakkan produk mereka ke pasaran lebih cepat daripada pesaing yang lebih besar. Itu saja daripada saya. Ada lagi? Tak ada, Ada. itu saja. Tak ada. Okey. Kalau macam tu, cabaran inilah memberi peluang perniagaan norma baru bagi pengurusan perniagaan
Itu sahaja pada mesyuarat kita pada petang ini. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.